Hai semua. Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu sambungan daripada video yang sebelum-sebelum ni yang cikgu pernah share dengan kamu. So hari ini cikgu nak ajar kamu berkenaan dengan topik 5.3 pembersihan dan pembekalan air. So sebelum tu kita kena flashback apa yang telah diajar dalam topik sebelum ni. Okay. Alright. So kita tengok dulu. Ni buku teks kamu . Cikgu guna buku teks kamu untuk ajar kamu. Okay. Sekarang kita ingat balik. Apa itu zat terlarut, pelarut dan larutan. Okay. So macam mana kita nak tahu apa itu zat pelarut, dan larutan? Okey, first kita tengok zat terlarut adalah bahan yang boleh melarut di dalam air. Bahan yang boleh melarut di dalam cecair itu kita panggil sebagai zat terlarut. Okey, manakala pelarut pula ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. Okey. So rasa macam kuning ni tak sesuai, so cikgu tukarlah, pergi warna lain, boleh Okey, cikgu pilih warna hijau. Okey, pelarut ialah cecair yang melarutkan bahan. Okey, bahan tu apa? Bahan tu adalah zat terlarut. Okey, sekarang jom kita tengok pula apa pula maksud larutan. Larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey. Macam mana tu? Maksudnya, dalam kata lain, cikgu zoom sikit Okey, dalam kata lain, pelarut tambah zat dalam kata lain, cikgu guna teks lah. Kat mana? Okey, dalam kata lain, kena langgan pula, tak apalah, kita guna tulisan saja. Dalam kata lain, zat terlarut, susah sangat nak tulis ni. Dalam kata lain, zat terlarut tambah pelarut equal to larutan. Okey. Maksudnya dalam larutan perlu ada kandungan zat terlarut dan pelarut, dan baru dia akan dapat larutan. Okey? Faham
Okay, so kita sambung. Setiap larutan tu dia ada keperkatan yang berbeza. 3 jenis larutan iaitu larutan cair, lautan cair, larutan pekat dan larutan tepuk. Okey, yang ni telah diajar. Okey, so kita sambung lagi. Maksud larutan dan ampaian. Okey, larutan tadi secara tak langsung dia adalah by right dia adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut. Okey, sekarang kalau untuk membezakan antara larutan dan ampaian adalah larutan selalunya dia adalah campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Okey, beza dengan ampaian pula. Ampaian adalah campuran keruh yang terbentuk daripada zat larut yang tidak larut di dalam pelarut. Okey, itu beza antara ampaian dan larutan. Okey, yang pertama, larutan adalah campuran jernih. Okey, manakala ampaian adalah campuran keruh. Okey, larutan zat terlarutnya larut di dalam pelarut, manakala ampaian zat terlarut tidak larut di dalam pelarut. Alright, so kita sambung. Habis bahagian itu, so kita sambung ke larutan dan ampaian ni mungkin kita dah diajar. Okey, sekarang kita sambung kepada ketelarutan. Ketelarutan adalah bahan, dia adalah bahan. Ketelarutan satu bahan adalah kuantiti maksimum. Maksudnya kuantiti maksimum di mana zat terlarut boleh muat di dalam satu-satu larutan, ataupun zat terlarut yang dapat larut dalam satu-satu larutan pada isi padu 100 darjah Celsius pada suhu yang tertentu. Okey, maksudnya ketelarutan tu adalah zat terlarut yang mempunyai kuantiti yang dah maksimum. Okey, kalau belum lagi maksudnya belum mencapai ketelarutan. Okey, sekarang kita continue. Okey, kadar ketelarutan dia bergantung kepada 3 perkara. Yang pertama adalah suhu pelarut. Okey, yang kedua adalah kadar kacauan. Yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Okey, so kamu kena ingat 3 perkara ni ya. Okey, ini. Okey, cikgu ingat nak tulis tadi tapi rupanya dia dah tulis dalam ni. Okey, so perkara yang pertama adalah suhu. Yang kedua adalah kadar kacauan dan yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Alright. So, di bawah ni cikgu rasa better kau baca sendirilah. Suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah pelarut bergerak dengan pantas dan menyebabkan zarah-zarah pelarut dan zat terlarut lebih cepat mengisi ruang antara satu sama lain. Gula halus lebih cepat berbanding dengan gula cube. Okey, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. Itu yang menyebabkan zat pelarut lebih cepat melarut di dalam pelarut. Okey, sekarang kita tengok pula di bahagian koloid. Okey, apa itu koloid? Koloid adalah campuran 2 atau lebih zat terlarut secara sekata. 2 atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Okey, contoh koloid adalah kita boleh ambil contoh ini, krim pencukur. Okey, krim pencukur, ataupun kita boleh juga guna mayonis.
krimpi cukur dan mayonis. Okey, kenapa kita kata dia koloid? Sebab di dalamnya terdapat lebih daripada 2 zat terlarut. Okey, maksudnya dia bukan satu tapi dia 2. Okey, soalan cikgu. Milo susu zat koloid ataupun tidak? Okey, jawab sendiri ya. Okey, cari sendiri. Okey, sekarang kita teruskan sebagai air sebagai pelarut semesta. Okey, kenapa air sebagai pelarut semesta? Kerana keupayaan air boleh menyerap hampir semua bahan, sama ada pepejal, gas ataupun cecair. Okay, air selalunya digunakan sebagai pelarut secara domestik dan juga sebagai bahan mentah dalam industri pembuatan. Okey, maksudnya dalam air dia boleh menyerap hampir ke semua bahan. Dia boleh melarutkan hampir ke semua bahan. Menyerap pula. Okey, boleh melarutkan hampir ke semua bahan. Contoh bahan yang dia boleh larutkan, gula, garam. Kemudian air boleh melarutkan deterjen. Deterjen tu apa? Sabun. Okey, air juga boleh boleh kita gunakan untuk menghasilkan minuman ringan, dan air juga kita boleh guna untuk larutkan baja supaya mudah diserap oleh tumbuhan. Okey, pelarut bukan air pula. Dia ada 5 ni saja. Okey, yang pertama adalah alkohol, yang kedua kerosin, yang ketiga aseton, yang keempat terpenting dan yang kelima adalah ether. Okey, untuk alkohol selalunya dia terdapat di dalam minyak wangi dan antiseptik. Manakala kerosin selalunya terdapat di dalam minyak lampu ataupun lampu minyak tanah. Kamu tahu lampu pelita. Okey, yang pelita tu. Okey, pelita tu kita guna kerosin ataupun minyak tanah lah. Okey, aseton pula adalah varnis kuku atau likur. Okey, kemudian terpenting kita gunakan dia untuk tanggalkan kotoran yang terdapat pada cat dan untuk mencairkan cat, dan ether pula adalah untuk mengekstrak minyak. Okey, so kita habis dekat situ. So kita boleh sambung kepada topik yang terakhir dalam bab 5, iaitu gas, ialah yang terakhir. Okey, iaitu berkenaan dengan pembersihan dan pembekalan air. Okey. Jadi by right topik ni adalah topik yang common, kamu boleh baca sendiri sebenarnya, tapi tak apalah, cikgu ajar juga. Okey. Tahukah kamu bahawa air dia meliputi 2/3 daripada permukaan bumi. Okey. Maksudnya lebih daripada 1/3, maksudnya 2/3 daripada segala apa yang terdapat di muka bumi ni adalah terdiri daripada air, di mana air adalah majoriti bahan yang terdapat di atas muka bumi. Okey, sebahagian besar air ke atas muka bumi tak boleh terus digunakan sebab dia ada benda asing, mikroorganisma dan bahan terlarut. Sebab tu kita tak boleh direct guna, sebab dia ada 3 bahan ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu rawat dulu. Macam mana kita nak rawat? Okey, kita perlu bersihkan air dan kita rawat dia supaya air itu selamat diminum. Macam mana kita nak rawat air tu? Kita akan tengok ada beberapa kaedah yang akan kita gunakan untuk merawat air itu. Okey, first, teknik pembersihan air ni tujuan dia adalah untuk menyingkirkan 5 perkara. Yang pertama adalah untuk menyingkirkan bau. Yang kedua menyingkirkan rasa. Yang ketiga untuk menyingkirkan warna, dan yang terakhir adalah untuk menyingkirkan yang keempat mikroorganisma, dan yang terakhir adalah untuk menyingkirkan bahan terlarut supaya air dapat digunakan untuk pelbagai
kegunaan bahan terlarut yang kita nak singkirkan ni, kita tak tahu benda apa. Okey, sama ada selamat diminum ataupun tidak. So kita continue. Okey, berikut adalah antara kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, untuk eksperimen ni kita akan buat kemudian bila dah sampai waktunya, bila sekolah dah buka, kita cuba buat. Okey. Okey, so jadi eksperimen ni in the meantime kamu baca dulu. So kita akan tengok kepada kaedah pembersihan air. Okey, dia ada 4 kaedah untuk kita bersihkan air. Yang pertama adalah melalui kaedah pendidihan. Okey, kaedah pendidihan ni macam mana? Okey, kaedah pendidihan ni maksudnya kita didihkan air, kita masakkan air tu. Okey, macam mana kita nak masakkan air tu? Okay, of course lah dengan cara kita buat apa? Of course lah dengan cara kita didihkan dia di atas api. Okey. Kita didihkan dia di atas api. Jadi bila kita didihkan dia secara tidak langsung, dia akan membunuh semua mikroorganisma yang terdapat di dalam air, sebab mikroorganisma ni benda hidup yang tidak dapat tahan pada suhu yang tinggi. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah yang kita panggil sebagai kaedah pengklorinan. Okey, kaedah pengklorinan ni tak susah. Kita just add on sahaja klorin ke dalam air. Jadi kuman akan mati secara automatik. Cumanya benda asing tidak akan hilang. Okey, kaedah yang ketiga, kita guna kaedah penurasan. Okey, sebelum cikgu teruskan kepada kaedah penurasan, cikgu nak cek balik kaedah pengklorinan ni. Kaedah ni sebenarnya selalu digunakan di dalam swimming pool. Okey, kalau kamu sudah pergi mandi swimming pool, selalu dia orang kamu, bila kamu menyelam, kamu akan bau air klorin dia macam klorok. Sometimes dia bau dia macam klorok. Itulah klorin yang kita guna untuk membunuh kuman, tapi tidak mengasingkan benda asing. Sorry to say, air yang telah diklorinkan ni kita tak boleh nak minum, sebabnya masih terdapat benda asing di dalam air tersebut. Cuma mikroorganisma saja yang mati. So, kaedah yang ketiga adalah kaedah penurasan. Okey, melalui kaedah penurasan ini, kita hanya memisahkan benda asing yang terampai daripada cecair. Okey, kat sini cikgu nak tunjuk kamu contoh gambar rajah yang kita guna kaedah penurasan. Okey, kamu tengok pada gambar rajah ini. Okey, tengok pada gambar rajah ini. Macam mana dia letak kertas turas dekat dalam ni. Okey, cikgu zoom Okey, tengok pada gambar rajah ni macam mana dia letak di dalam dia terdapat kertas turas. Okey, dalam ni ada kertas turas, dia tuang air masuk ke dalam kertas turas, dan hasil terturasnya, air bersihnya terdapat di sini yang tidak mengandungi benda asing. Tetapi masih terdapat mikroorganisma di dalam air ini. Kat kawasan ni masih ada organisma. Okey, masih terdapat mikroorganisma di dalam air ni, tapi cikgu rasa masih tak ada masalah kot untuk mikroorganisma tu. Okey, so ini adalah kaedah penurasan. So kita tengok kaedah yang seterusnya adalah kaedah penyulingan. Okey,
kaedah penyelingan ni tujuannya adalah untuk kita menyingkirkan benda asing yang terampai, bahan terlarut dan membunuh organisma. Maksudnya kita akan dapat air suling. Air suling ni adalah air yang tidak ada benda asing terampai, tidak ada bahan terlarut dan dia juga tidak ada mikroorganisma, bakteria ataupun kuman di dalam air itu. Maksudnya dia hanya semata-mata air tanpa sebarang zat. Okey. Jadi untuk kalau kamu nak minum, kamu tak boleh minum air suling tau. Kamu boleh minum air yang telah dituraskan ataupun air yang telah dididihkan. Okey, so cikgu mark kat kamu air yang boleh diminum dan tidak boleh diminum. Dalam semua kaedah ni, air yang boleh diminum hanyalah dua sahaja, iaitu air bekas penurasan dan air bekas penurasan dan air bekas pendidihan. Ini saja air yang boleh diminum. By right penyelingan boleh diminum, cuma tak ada zat je lah. Okey. Pengklorinan sama sekali tak boleh diminum. Okey, jangan kau minum air yang ada klorin. Alright, so seterusnya, macam mana kita nak menyelesaikan masalah kekurangan air? Okey, kalau dekat Singapura ataupun setengah negara yang kecil seperti Singapura mempunyai masalah kekurangan air yang sangat teruk. Okey, jadi dia menggunakan satu kaedah alternatif untuk mendapatkan bekalan air untuk kegunaan manusia. Okey, di Singapura dia mempunyai bekalan air terhad. Jadi dia menggunakan teknologi moden untuk mengitar semula air kumbahan supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Okey. Air ini dipanggil sebagai Project New Water, iaitu air kumbahan. Okey. Air kumbahan ni dia akan rawat semula dan ditapis dan diklorinkan sikit-sikit untuk bunuh kuman yang tak baik. Kemudian dia akan digunakan semula oleh rakyat sebagai air minuman. So, selamat tak? Selamat, masih selamat. Okey. Okey, so sistem bekalan air. Okey, sistem bekalan air kita boleh tengok macam mana kita di rumah kita, macam mana kita boleh dapatkan bekalan air. Okey, apa tujuan kita dapatkan bekalan air? Yang pertama adalah untuk mandi. Yang kedua adalah untuk minum. Yang ketiga adalah untuk cuci pinggan dan pelbagai kegunaan lain yang kita terfikirkan kita guna seharian, seperti cuci kereta, siram pokok bunga dan sebagainya lah, kumur, berus gigi dan sebagainya, cuci rambut, cuci segala bagai. Itu adalah apa air yang kita guna untuk kehidupan seharian kita. Okey, pernah tak kamu terfikir dari mana tersalurnya air paip yang masuk ke bilik di rumah kita? Tak pernah kan? Okey. Air ini dikumpul daripada sungai dan air hujan, kemudian disalurkan ke loji pembersihan air untuk dirawat sebelum dihantar kepada pengguna. Okey. Di dalam loji pembersihan air ni, bahan yang disingkirkan adalah bahan bakteria, alga dan bahan mineral. Okey. Soalan, kenapa pembersihan air perlu dilakukan? Okey, macam cikgu dah cakap tadi, pembersihan air sangat perlu dilakukan. Bertujuan adalah untuk menyingkirkan 5 perkara, iaitu bau, warna, rasa, mikroorganisma dan bahan kimia berbahaya daripada air supaya selamat diminum. Okey, cikgu senaraikan sekali lagi.
Cikgu senaraikan sekali lagi ya. Okey. Kegunaan air yang pertama adalah untuk menyingkirkan bau. Kejap lah, kejap. Macam mana buat? Okey, tak apalah. Cikgu tulis je lah. Dah payah sangat nak masukkan teks. So yang pertama, dia adalah bertujuan untuk menghilangkan bau. Yang kedua, rasa. Yang keempat, warna. Yang keempat, mikroorganisma. Dan yang terakhir adalah bahan kimia. Sorry ya, tulisan buruk. Biasalah PKP ni lama tak tulis. Okey, bahan kimia. So 5 perkara ini akan dihilangkan daripada logi pembersihan air. Okey, sekarang kita tengok struktur logi. Struktur tersasul. Okey, kita tengok balik kepada sistem pembekalan air kita yang kita terima dari rumah. Okey, bermula dengan first tempat takungan air, kemudian dia bergerak ke penapis. Ini penapis, dia akan ditapis di sini, kemudian dia akan terus move kepada station pump, kemudian dia akan bawa ke kawasan sini untuk ditapis lagi air dia. Air yang tertapis dia akan turun ke bawah dan masuk ke, dia akan turun ke sini ya, menipah di sini dan masuk ke kawasan seterusnya. Okey, di sini akan diberi kalsium hidroksida untuk mematikan kuman. Kemudian dia akan terus masuk ke next kawasan tangki seterusnya, dan masa ni ampaian dia akan terampai di kawasan sini dan diteruskan untuk penapisan. Selepas penapisan barulah dia akan masukkan, dia akan melalui proses pengklorinan, iaitu sebatian fluorida, dan dimasukkan sedikit klorin, dan air itu akan disalurkan ke dalam tangki bersih. Okey, tangki air yang bersih. Kemudian barulah dia akan dipump ke tangki simpanan. Dari tangki simpanan ni barulah dihantar ke rumah. Begitulah cara macam mana air keluar. So nanti kita akan tengok apa itu color kosong ni ya. Yang purple, yang ini purple, lepas tu brown, itu tukar warna Okey, tak apa. Purple, brown, lepas tu orange, biru, hijau, merah. Okey, kita akan tengok apa tu. Okey, so kita tengok ke bawah. Mana pergi semua?
Aktiviti kan ni? Eh. Sekejap, cikgu tengah heran. Oops. Aduh. Okay. So, ini adalah ini adalah perkataan yang hilang tadilah. Okey. So, bahagian yang pertama adalah penapisan. Yang kedua diberi oksigen sebab tu dia lepaskan ke atas tu. Okey, yang ketiga diberi penggumpalan. Penggumpalan ni dia akan bagi kapur mati lah. Dan pengenapan ni dia akan mendakkan. Kemudian dia akan turas. Lepas turas dia akan klorin. Lepas klorin barulah dia pump ke rumah. Okey, so ini adalah proses-prosesnya. Okey, ini adalah proses-prosesnya. Yang pertama adalah penapisan. Check. Penapisan. Nah, dalam penapisan ni dia akan menyingkirkan benda asing saja. Seperti benda-benda asing yang besar lah, macam ranting kayu, daun-daun kering. Okay. Dan proses yang kedua adalah proses pengoksidaan. Okay, dalam proses pengoksidaan ni dia akan menambah kandungan oksigen dan untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Tujuan dia inilah untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Okey, seterusnya adalah proses penggumpalan. Proses penggumpalan dia alum dimasukkan supaya zarah-zarah lumpur bergumpal dan tenggelam dan diberi kapur mati untuk mengurangkan keasidan air. Inilah tujuan dia, kapur mati ini untuk mengurangkan keasidan air. Alum pula untuk menggumpalkan lumpur dan menenggelamkan lumpur. Okey, kemudian dia bagi pengenapan. Pengenapan ni dia akan mengampaikan bahan mendakkan di dasar tangki. Okey, contoh. Okey, contohnya sini. Okey, ni pengenapan . Kalau kamu perasan di bawah ni dia ada kawasan terampai, iaitu jadi air yang benda-benda yang terampai dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Kemudian barulah air tu akan dibawa ke tangki yang seterusnya. Okey, itu penurasan, dia akan dituras. Jadi sini tujuan penurasan adalah untuk menyingkirkan benda asing yang nipis, yang halus dengan menggunakan penapis pasir. Kemudian selepas air bersih yang ditapis, dia akan diberi klorin, akan dimasukkan klorin untuk membunuh apa? Untuk membunuh mikroorganisma di dalam air. Dan manakala natrium fluorida pula dimasukkan untuk mengelakkan perebutan gigi semasa kita minum, supaya gigi kita sentiasa kuat. Okey. So, next adalah kelestarian air. Okey. Yang ni cikgu rasa kamu perlu baca sendirilah. Okey, kalau tak faham kamu boleh personal PM kat cikgu. Kelestarian air ni dia terbahagi kepada apa bahan-bahan yang mencemarkan air. Okey, bahan yang mencemarkan air yang pertama adalah bahan buangan tu dia. Okey, kecilkan sikit. Okey, bahan buangan domestik. Okey, bahan buangan domestik. Bahan buangan domestik ni adalah bahan-bahan yang kita buang dari rumah lah. Okey, itu dikira sebagai bahan buangan domestik.
Okay, cara mengatasi adalah menaik taraf sistem pembentung di seluruh negara, mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul dan menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Okey, bahan cemar air yang kedua adalah bahan industri. Bahan industri ini adalah bahan-bahan yang kita bahan-bahan buangan yang kita dapat dari kilang yang terus dibuang ke dalam air. Okey, sepatutnya tak boleh. Jadi, cara mengatasinya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang untuk memastikan bahan buangan industri dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Sebagai contoh, undang-undang berkaitan dengan pencemaran, ada 4 peraturan kualiti alam sekeliling, buangan terjadual PPKAS buangan terjadual 2005. Okey, peraturan kualiti alam sekeliling efluen perindustrian dan peraturan kualiti alam sekeliling kumbahan 2009. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada bahan kimia dalam pertanian. Okey, bahan kimia ni, siapa kata pertanian ni selamat? Pertanian juga akan menggunakan bahan kimia. Okey, tapi kalau cikgu lebih prefer pertanian yang menggunakan bahan organik. Memang agak lambat tapi lebih selamat lah. Okey, dalam bahan kimia dalam pertanian, sepatutnya kita perlu mendidik lah cara mengatasinya adalah dengan mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Maksudnya yang tidak mudah mereput dan yang orang kata terbiodegradasi ni macam dia tak mudah melarut di dalam tanah. Dan bila tak mudah melarut ni yang akan menyebabkan dia akan mencemarkan alam sekitar. Okey, dan yang terakhir adalah tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni kita perlu bendung dan memungut tumpahan minyak di laut dan menerusi rancangan kontingensi kemasaan kawalan tumpahan minyak semakan tahun 1999/2000. Yang kedua adalah dengan mempertingkatkan pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis. Okey. So kita dah habis topik bab 5. Jadi cikgu akan share dekat kamu selepas ini apa tugasan yang perlu kamu buat. Okey, so untuk 5.3 itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat bertarawih.